RM169 juta subsidi diperuntukkan tahun ini bagi pembangunan projek Rumah Mesra Rakyat RMR1 Malaysia di kawasan luar bandar dan kampung. Dari jumlah itu, RM160 juta adalah subsidi untuk pemberian RM20,000 bagi membina seunit rumah, manakala RM9 juta lagi adalah subsidi kadar faedah sebanyak 2% kepada pemohon. Dewan turut dimaklumkan sejak 2002 sehingga kini, Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB telah berjaya menyiapkan 32,948 unit rumah mesra rakyat. Kebanyakan rumah mesra rakyat dibina di luar bandar berdasarkan permohonan pemilik, termasuk pembinaan rumah mesra rakyat secara berkelompok di kawasan rancangan Felda serta kampung tersusun. SPNB juga berazam melaksanakan pembinaan rumah idaman rakyat sebanyak 5,000 unit, rumah aspirasi rakyat sebanyak 20,000 unit dan rumah mesra rakyat sebanyak 12,000 unit. Ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan. Selain daripada peruntukan yang diberi pada SPNB, kerajaan juga memberi satu peruntukan yang besar kepada Prima 1.3 bilion untuk membina 80,000 unit. Yang rumah Prima ini 8 hingga 10,000 ringgit pendapatan. Yang rumah mesra rakyat ini RM3,000 dan ke bawah pendapatan untuk seisi rumah. Selain daripada itu, kerajaan juga ada satu lagi skim 26,000 unit program perumahan rakyat Jabatan Perumahan Negara dengan peruntukan RM644 juta. Sejak projek perumahan rakyat diperkenalkan pada tahun 2002, sebanyak 35,751 permohonan telah diluluskan daripada jumlah 74,022 permohonan yang diterima. Datuk Ahmad Maslan menjawab pertanyaan tambahan dari Wakil BN Greek, Datuk Hasbullah Osman. Masih mengenai isu rumah, pindaan Nota Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1966 Akta 118 akan memberi kelebihan kepada Jabatan Perumahan Negara untuk menyelesaikan projek-projek rumah terbengkalai. Tidak terhad setakat itu, Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimah Sadiq menjelaskan pindaannya juga membolehkan pembeli membatalkan perjanjian jual beli yang gagal dimajukan dalam tempoh 6 bulan. Ujar beliau, dari tempoh 2009 hingga 2014, sebanyak 216 projek perumahan terbengkalai telah direkodkan, manakala 52 lagi sedang dalam tindakan pemulihan. Pindaan yang telah pun kita buat melalui Akta Pemajuan Perumahan, iaitu Kawalan dan Pelesenan Akta 118 yang saya sebutkan tadi, antaranya Seksyen 3, Tafsiran Pemaju Perumahan merangkumi pihak pelikuidasi dan juga pegawai penerima. Seksyen 6, deposit pemajuan perumahan. Dulu 200,000 yang berhormat. Tapi dengan pindaan kepada Akta 118 ini, deposit lesen pemajuan perumahan dipindah daripada 200,000 kepada 3% daripada anggaran kos pembinaan keseluruhan projek itu, termasuk kos yuran profesional, tetapi tidak termasuk kos tanah. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan sehingga 2 Mac baru-baru ini, sebanyak 1,018 pemaju telah disenarai hitam oleh kementerian atas pelbagai kesalahan. Manakala 3,607 ahli lembaga pengarah telah disenarai hitam oleh kementerian. Beliau menjawab soalan tambahan dari Wakil BN Padang Besar Datuk Zahidi Zainul Abidin dan Wakil DAP Bakri Ertekhwa. Tiada kekebalan untuk mana-mana ahli Dewan sekiranya perkara yang dihujah itu menyentuh isu sensitif. Tegas yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang, mereka juga tidak lari dari dikenakan tindakan undang-undang. Di Parlimen tidak ada kekebalan. Kalau sekiranya dia menyentuh perkara-perkara yang sensitif. Jadi apa yang maksud sensitif itu? Bacalah undang-undang. Undang-undang siapa buat? Ahli Parlimen yang buat. Jangan buat tak tahu. Kalau tak tahu undang-undang, maknanya dalam undang-undang mengatakan tak tahu undang-undang is no excuse. You doesn't know the rule, the law is no excuse. You dah buat silap, undang-undang kan jalan.
Isu kekebalan sebagai anggota parlimen timbul apabila wakil PKR Lembah Pantai ditahan polis susulan hujahnya yang menyentuh institusi kehakiman semasa sesi perbahasan Titah Diraja. Berdasarkan Perkara 63/4, Perlembagaan Persekutuan mengetepikan peruntukan di bawah Perkara 63/2 berhubung kekebalan anggota parlimen membolehkan tindakan diambil terhadap mana-mana individu yang didapati bersalah melakukan jenayah di bawah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Artikel 10/4 Perlembagaan Persekutuan atau sebarang kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948. Seterusnya, Felda mengambil langkah reaktif dalam hal pengurusan perolehannya berikutan kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2013 siri 2. Ia susulan pengurusan kontrak yang tidak disediakan dan ditandatangani sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perolehan Felda yang boleh menyebabkan berlakunya salah guna kuasa. Menurut Pengerusi PAC Datuk Nur Jazlan Muhammad, pihaknya memandang serius kegagalan dari mengikut tata cara yang telah ditetapkan pengurusan Felda yang sepatutnya mengemaskini tata cara perolehan. Pengurusan perolehan di Felda Holding adalah kurang memuaskan kerana tidak mematuhi peraturan perolehan yang diwujudkan sendiri oleh Felda Holding. PAC memandang serius kegagalan daripada mengikut tata cara yang ditetapkan oleh pengurusan Felda Holding. Kelemahan yang dikenal pasti adalah Felda melaksanakan perolehan tanpa melalui kelulusan jawatankuasa yang sepatutnya dan telah dibuat oleh pegawai yang tidak mempunyai kuasa. Lanjutan dari itu, Felda Holding telah membuat banyak penambahbaikan dengan menambah baik tata cara perolehan mereka. Untuk itu, PAC mencadangkan Felda memastikan perolehan yang dilakukan mempunyai dokumen kontrak dan ditandatangani bagi memastikan kepentingan Felda dilindungi. Tindakan tata tertib perlu diambil terhadap pegawai yang terlibat dengan ketidakpatuhan peraturan dalaman Felda bagi memastikan ia tidak berulang. Pemantauan oleh PAC akan dilakukan semula terhadap semua perolehan Felda.